Aku aku nak tahu lah match tu aku mau cakap macam mana. Dia macam tidak menepati apa yang aku inginkan. Tapi dalam masa yang sama, aku rasa aku faham lah kenapa benda tu terjadi. Jadi basically inilah guys ulasan perlawanan untuk pusingan kedua MFL Challenge Cup di antara Sabah FC dan juga PDRM, dan pusingan kedua ni dilakukan di Stadium Selayang, di mana Sabah FC diikat satu sama pada peluang tersebut. Walau macam mana pun ianya tidak mengganggu lah kita punya perjalanan untuk ke pusingan seterusnya, iaitu kita menang perlawanan ni agregat 3-1, dan ianya akan membawa ke perlawanan yang seterusnya di mana kita akan menentang itu perlawanan separuh akhir lah, menentang Perak. So agak awal gol dilakukan oleh kedua pasukan, selepas tu ia menjadi sunyi lah, lebih kurang macam tu, di mana kita dikejutkan lebih awal oleh PDRM itu hasil dari jaringan daripada Fakrul Azim pada minit ke-7, dan seterusnya 1 minit kemudian gol penyamaan dilakukan oleh Ferguson ni. Jadi sebenarnya aku tekan di awal video tadi tu, perlawanan ni aku tak berapa excited, tidak begitu excited sangat aku perhatikan perlawanan ni. Aku tengok full 90 minutes lah, dan of course lah mula-mula tu macam memang kau macam apa ni, teruja, memang kau ingin sangat menyaksikan perlawanan ni kerana kau ingin tengok pemain-pemain baru kita. Lepas tu of course kalau boleh kita ingin melihat kembali persembahan yang dilikas tu dilakukan sekali lagi di Stadium Selayang ni. Tapi daripada duduk tu, dalam lepas tu aku baring tengok match ni. So basically maksud dia tu macam nothing much happen lah. Walaupun ada juga banyak percubaan-percubaan yang dilakukan, baik dari PDRM, baik dari Sabah FC yang hampir jugalah sebenarnya. Cuma ianya tidak cukup lah, pasal momen tu datang sekali-sekala. Especially untuk Sabah FC juga, momen tu hadir bila pasukan lawan melakukan kesilapan clearance di dalam kotak D mereka. Lebih kurang macam tu yang aku perhatikan. Dan aku tidak nafikan juga ramai yang mengatakan, aku baca di sosial media lah, perlawanan ni of course pernah aku katakan awal tadi quite boring, dan kedua adalah pasingan-pasingan yang tidak begitu konsisten, dan of course persembahan pemain-pemain import kita yang pusingan pertama tu cukup gah lah orang cakap, tapi bila pusingan kedua ni macam slow, macam aku boleh katakan macam dia orang tidak begitu berminat untuk bersungguh-sungguh. Okey, aku cakap ni bukan aku kecam bukan aku cakap dah bagus dia orang ni, out terus, out semua, tukar semua balik, bukan begitu. It took a while lah untuk aku fikir kenapa barang ini terjadi. Pasal di video sebelum ni, of course anda juga sendiri bersetuju yang kita ingin melihat satu perlawanan yang cukup tempo dia cukup tinggi lah. Senang aku katakan macam tu, tempo yang cukup tinggi, aksi serang menyerang, peluang demi peluang dicipta. So itu tidak kita perhatikan, dan kenapa aku cakap sendiri macam aku ambil masa untuk memahami, dan I've come to my own conclusion. Macam yang aku rasa mereka selesa satu dengan cushion 2 gol tersebut, dan aku merasakan mungkin ada instruction daripada Altolinos maybe, ni adalah accumulative punya agreement. Maksudku accumulative tu coaching, players dan juga management untuk tidak berhempas pulas pada perlawanan ni. Pasal apa yang ingat, ini dari segi pemerhatian aku pasal apa yang penting sekarang ni adalah untuk mengelakkan PDRM memiliki peluang demi peluang yang boleh menghilangkan cushion tersebut. So what I'm trying to say adalah lebih menumpukan kepada ball possession, which is inilah yang aku katakan aku perhatikan pada perlawanan ni adalah cuma untuk control the tempo saja. Tempo yang aku maksudkan tu bukanlah tempo yang tinggi, tapi tempo untuk cukup untuk membuatkan player-player PDRM sentiasa berwaspada, berada di dalam formation low block mereka, dan seterusnya untuk memastikan juga kurangnya larian daripada player-player kita lah, tapi membuatkan player-player PDRM mengejar bola. Lebih kurang macam tu. So it's about control, be patient and try to buka space. Lebih kurang macam tu di sepanjang perlawanan ni aku perhatikan. So
at first macam-macam tadi. At first aku mau high tempo. So basically waktu aku perhatikan perlawanan tu, aku rasa salah ni Sabah FC ni. Kenapa diorang approach match ni macam ni? Alah, kejap ah. Salah ni match ni. Tapi again lah, bila aku fikir balik, I think it's the right thing to do lah juga sebenarnya. Pasal lebih-lebih lagi kita akan ke perlawanan yang bagi aku cukup besar. Walaupun kita tahu apa result perlawanan ni itu menentang JDT pada 22 hari bulan, tapi ianya bagi aku cukup untuk mengelakkan pemain-pemain pilihan utama Alto Linus fit untuk perlawanan tersebut dan tidak mengalami sebarang kecederaan menjelang perlawanan menentang JDT. So di sini aku perhatikan lah. So yang bukti paling besar sini apabila aku melihat kurangnya penglibatan Ernesto dan juga si Ingham di dalam membantu bagian serangan kiri dan kanan Sabah FC. Ada dia orang naik, tapi sekali lagi katakan kurang aktifnya mereka berada di attacking mode lah, lebih kurang macam tu. So itu benda yang aku perhati sangat lah. Macam bila aku cek balik, salah aku rakam perlawanan tu, bila aku cek dari mula balik, ya ini dua ni aku perasan yang paling besar sangat lah, yang Ernesto sama Ingham ni kurang naik ke atas. So that's why aku made my conclusion lah sebelum aku macam letak feeling aku sebenarnya untuk perlawanan ni. Again aku katakan untuk perlawanan ni, of course aku mau high tempo, pressure yang cukup tinggi untuk pihak lawan. Pasal macam mana aku katakan di video sebelum ni juga, aku mau orang lain memerhatikan yang kita ni macam we are back lah, lebih kurang macam tu. Cuma again tidak diteruskan dalam perlawanan ni oleh kerana reason yang aku sebut seperti tadi. So whether it's a good thing or a bad thing, itu terpulang kepada mata anda yang memerhati lah. Bagi aku it's a good decision juga sebenarnya. Again sebelum kita menuju ke perlawanan menentang JDT ni. Pasal again for me menentang PDRM dengan cushion 2-0 tu bagi aku cukup bagus. Apapun kita berjaya juga maintain di sepanjang 90 minit perlawanan tersebut tanpa memaksa mana-mana pemain untuk bersungguh-sungguh sangat. Dia orang bersungguh-sungguh, tapi yang aku tambah sini bersungguh-sungguh sangat, itu yang tidak terjadi pada perlawanan ni. So again aku tidak akan bilang orang kritik mana-mana pemain, pasal I've changed my mind lah again regarding persembahan Sabah FC tentang perlawanan ni. So good job untuk Sabah FC melayakkan diri ke pusingan separuh akhir. Sekali lagi kita akan menentang Perak dalam perlawanan tu. Perak pun perlu diberi perhatian juga, pasal ada something yang waktu perlawanan menentang KL City tempoh hari kalau aku nak silap. Itu benda yang perlu diperhatikan juga, walaupun mereka bukan beraksi di saingan Liga Super. Jadi guys, bagaimana pendapat anda untuk perlawanan ini? Letakkannya di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi video seterusnya. Assalamualaikum.